1 Raja-Raja bab 1. Raja Daud sudah tua dan lanjut umurnya. Sekalipun orang menyelimutinya dengan beberapa helai kain, dia masih tidak berasa hangat. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, "Akan kami cari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah dia berbaring di pangkuan tuanku, supaya tuanku raja menjadi hangat." Maka mereka mencari seorang perawan muda yang cantik di seluruh wilayah Israel dan mendapatkan Abisag, seorang gadis Sunem. Lalu dia dibawa menghadap raja. Perawan itu sangat cantik dan dia menjadi perawat raja dan melayaninya. Namun demikian, raja tidak bersentuh dengannya. Suatu ketika Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, "Aku akan menjadi raja." Lalu dia pun memperlengkapkan diri dengan banyak rata, pasukan berkuda, dan 50 orang yang berlari di hadapannya. Seumur hidupnya, Adonia belum pernah ditegur oleh ayahnya dengan berkata, "Mengapakah engkau berbuat begitu?" Parasnya sangat tampan. Dia lahir setelah Absalom. Maka bermuafakatlah dia dengan Yoab, anak Zeruya, dan dengan Imam Abiatar. Mereka mengikuti Adonia dan membantunya. Tetapi Imam Zadok, Benaya anak Yoyada, Nabi Nathan, Simei, Rei, dan para kesatria Daud tidak berpihak kepada Adonia. Adonia mengorbankan domba, lembu, dan ternakan yang tambun dekat batu Zohelet di sisi Enrogel. Dia mengundang semua saudaranya, yaitu para anak raja dan semua orang Yehuda yang menjadi pegawai raja. Tetapi dia tidak mengundang Nabi Nathan, Benaya, para kesatria, dan adiknya Salomo. Kemudian Nathan berkata demikian kepada Batsheba, bonda Salomo, "Tidakkah permaisuri mendengar bahwa Adonia anak Hagit telah menjadi raja tanpa diketahui oleh tuan kita Daud? Sekarang izinkanlah hamba memberikan nasihat kepada permaisuri, supaya permaisuri dapat menyelamatkan nyawa permaisuri dan nyawa Salomo, anak permaisuri. Masuklah permaisuri menghadap Raja Daud dan katakan kepadanya, bukankah tuanku raja telah bersumpah kepada hambamu ini demikian? Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dia akan duduk di atas takhtaku. Mengapakah sekarang Adonia yang menjadi raja, sementara permaisuri berbicara di sana dengan raja? Hamba akan masuk menyusul permaisuri dan menguatkan kata-kata permaisuri." Maka masuklah Batsheba ke dalam bilik untuk menghadap raja. Pada waktu itu, raja sudah sangat tua dan Abisag gadis Sunem itu melayani raja. Batsheba membongkok lalu sujud memberi hormat kepada raja. Raja bertanya, "Apakah yang kau inginkan?" Jawabnya, "Tuanku telah bersumpah kepada hambamu ini demi Tuhan Allahmu dengan berkata, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas takhtaku. Tetapi sekarang Adonia sudah menjadi raja tanpa pengetahuan tuanku raja. Dia telah mengorbankan lembu, ternakan yang tambun, dan domba dalam jumlah besar. Dia mengundang semua anak raja dan Imam Abiatar serta Yoab, panglima tentera. Tetapi Salomo, hambamu, tidak diundangkannya. Sekarang, ya tuanku raja, mata semua orang Israel tertuju kepada tuanku. Maka tuanku harus memberitahu mereka siapa yang sepatutnya duduk di atas takhta tuanku raja sesudah tuanku. Jika tidak, apabila tuanku raja dibaringkan bersama nenek moyangnya, maka hamba dan anak hamba Salomo akan dianggap sebagai orang yang bersalah." Sementara Batsheba masih berbicara dengan raja, datanglah Nabi Nathan. Kepada raja diberitahukan, "Nabi Nathan menghadap tuanku." Dia masuk menghadap raja dan sujud memberi hormat di hadapan raja. Kata Nathan, "Ya tuanku raja, sungguhkah tuanku telah bertitah, Adonia akan menjadi raja sesudah aku,
dan ia akan duduk di atas takhtaku. Pada hari ini, dia pergi mengorbankan sejumlah besar lembu, anak lembu yang tambun, dan domba. Dia mengundang semua anak raja, para panglima tentera, dan Imam Abiatar. Sekarang ini, mereka sedang makan dan minum di hadapannya sambil berseru, "Hidup Raja Adonia!" Tetapi dia tidak mengundang hamba-Mu ini dan Imam Zadok, Benaya anak Yoyada, serta Salomo. Sungguhkah perkara ini diperkenan Tuanku Raja, tanpa memberitahu hamba-hamba-Mu ini tentang siapa yang akan duduk di atas takhta Tuanku Raja sesudah Tuanku? Jawab Raja Daud, Panggillah Batsheba untuk menghadap aku. Batsheba pun datang menghadap raja dan berdiri di hadapannya. Lalu raja bersumpah demikian, Demi Tuhan yang hidup, yang telah menebus nyawaku daripada segala kesesakan, sebagaimana aku telah bersumpah kepadamu demi Tuhan Allah Israel, dengan berkata, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dia akan duduk di atas takhtaku sesudah aku. Demikianlah akan kulaksanakan pada hari ini. Maka Batsheba pun membongkok dan sujud memberi hormat kepada raja. Katanya, Hidup Tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya. Kemudian Raja Daud berkata, Panggillah Imam Zadok, Nabi Natan, dan Benaya anak Yoyada untuk menghadap aku. Maka datanglah mereka menghadap raja. Kata raja kepada mereka, Bawalah pegawai aku dan naikkanlah Salomo anakku ke atas bagal kenderaanku sendiri, lalu hantarlah dia ke Gihon. Di sana Imam Zadok dan Nabi Natan harus melantik dia untuk menjadi raja Israel. Kemudian tiuplah sangkakala sambil berseru, Hidup Raja Salomo. Setelah itu kamu harus mengiringi dia pulang kemari. Dia akan masuk dan duduk di atas takhtaku, karena dia harus menaiki takhta untuk menggantikan aku. Aku telah menetapkan dia untuk menjadi pemimpin atas Israel dan atas Yehuda. Jawab Benaya anak Yoyada kepada raja, Amin. Demikianlah kiranya firman Tuhan, Allah Tuanku Raja. Seperti Tuhan telah menyertai Tuanku Raja, semoga demikianlah jua dia menyertai Salomo dan menjadikan takhtanya lebih agung daripada takhta Tuanku Raja Daud. Maka pergilah Imam Zadok, Nabi Natan, dan Benaya anak Yoyada dengan orang Kreti serta orang Pleti. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal Raja Daud dan menghantar dia ke Gihon. Imam Zadok mengambil tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah suci, lalu melantik Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, Hidup Raja Salomo. Sesudah itu, seluruh rakyat pergi mengiringi dia. Orang ramai itu bermain seruling dan bersukacita sambil bersorak-sorai gembira, sampai bumi seakan-akan terbelah oleh suara mereka. Hal itu terdengar oleh Adonia dan semua undangan yang menyertainya ketika mereka baru selesai makan. Ketika Yoab mendengar bunyi sangkakala itu, dia bertanya, Mengapakah ada bunyi keramaian di dalam kota? Sementara dia berbicara, tiba-tiba datanglah Yonatan, anak Imam Abiatar. Kata Adonia, Masuklah, engkau orang baik, tentu engkau membawa kabar baik juga. Tetapi jawab Yonatan kepada Adonia, Tidak, Tuan kita, Raja Daud telah mengangkat Salomo untuk menjadi raja. Raja telah menyuruh dia pergi bersama-sama Imam Zadok, Nabi Natan, dan Benaya anak Yoyada, juga orang Kreti serta orang Pleti. Mereka menaikkan dia ke atas bagal raja. Kemudian Imam Zadok dan Nabi Natan melantik dia di Gihon untuk menjadi raja. Mereka pergi dari sana dengan penuh sukacita, sehingga suasana kota pun menjadi riuh rendah. Itulah bunyi yang tuan-tuan dengar tadi. Sekarang, Salomo telah duduk di atas takhta kerajaan.
Para pegawai raja pun telah datang mengucapkan selamat kepada Tuan kita Raja Daud demikian. Semoga Allahmu membuat nama Salomo lebih masyhur daripada nama tuanku, dan takhtanya lebih agung daripada takhta tuanku. Lalu raja sujud menyembah di peraduannya. Raja pun berkata begini, segala puji bagi Tuhan Allah Israel. Pada hari ini, Dia telah mengurniakan seorang untuk duduk di atas takhtaku. Mataku sendiri melihatnya. Maka gementarlah semua undangan Adonia itu. Mereka segera pergi, mengambil jalan masing-masing. Adonia menjadi takut kepada Salomo. Dia segera pergi memegang tanduk-tanduk mazbah. Lalu kepada Salomo diberitahukan demikian. Ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo dan memegang tanduk-tanduk mazbah sambil berkata, biarlah Raja Salomo bersumpah pada hari ini kepada hamba bahwa dia tidak akan membunuh hambanya ini dengan pedang. Kata Salomo, jika dia memang beriktikad baik, maka tidak sehelai pun daripada rambutnya akan jatuh ke bumi. Tetapi jika niat jahat didapati padanya, maka dia harus mati. Raja Salomo menyuruh orang untuk membawa Adonia dari mazbah. Adonia pun datang dan sujud memberi hormat kepada Raja Salomo. Kata Salomo kepadanya, pulanglah ke rumahmu. 1 Raja-Raja bab 2. Apabila menjelang ajalnya, Daud beramanat kepada Salomo, anaknya, demikian. Aku akan menempuh jalan kefanaan. Kuatkanlah hatimu, dan berlakulah seperti lelaki. Peganglah kewajibanmu terhadap Tuhan, Allahmu, dengan hidup menurut jalannya, dan dengan berpegang teguh pada segala ketetapannya, perintahnya, peraturannya, serta peringatannya, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa. Dengan demikian, engkau akan berhasil dalam segala tindakanmu, dan dalam segala tujuanmu, dan Tuhan akan melaksanakan firman yang disampaikannya mengenai aku. Jika anak-anakmu tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka tidak akan terputus keturunanmu yang duduk di atas takhta kerajaan Israel. Apatah lagi, engkau juga tahu apa yang dilakukan Yoab, anak Zeruya, terhadapku, yaitu apa yang dilakukannya terhadap Abner anak Ner dan Amasah anak Yeter. Kedua-duanya panglima tentara Israel. Dia membunuh mereka dan menumpahkan darah peperangan pada masa damai, sehingga darah peperangan melumuri ikat pinggang serta kasut kakinya. Maka bertindaklah selaras dengan kebijaksanaanmu, dan jangan membiarkan orang yang beruban itu turun ke alam kubur dengan damai. Akan tetapi, kepada anak-anak Barzilai, orang Gilead itu, tunjukkanlah kasih-Mu. Biarlah mereka termasuk kalangan yang mendapat makanan dari mejamu. Kerana demikianlah mereka menyambut aku ketika aku melarikan diri daripada Absalom abangmu. Juga masih ada padamu Simei anak Gera, orang Benyamin dari Bahurim itu. Dialah yang melontarkan kutukan yang kejam terhadapku pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian dia datang menyongsong aku di tepi sungai Yordan. Kepadanya aku telah bersumpah demi Tuhan, aku tidak akan menghukum mati engkau dengan pedang. Sekarang, janganlah anggap dia tidak bersalah. Kerana engkau seorang yang bijak, engkau akan tahu apa yang patut kau lakukan terhadapnya. Turunkanlah orang beruban itu dalam keadaan berdarah ke alam barzak. Lalu Daud dibaringkan bersama-sama nenek moyangnya dan dimakamkan di kota Daud. Selama 40 tahun, Daud bertakhta atas orang Israel. 7 tahun dia bertakhta di Hebron dan 33 tahun di Yerusalem.
Kemudian Salomo duduk di atas takhta Daud, ayahnya, dan kerajaannya sangat kukuh. Pada suatu waktu, datanglah Adonia, anak Hagit, menghadap Batsheba, bonda Salomo. Tanya Batsheba, "Apakah engkau datang dengan damai sejahtera?" Jawabnya, "Ya, secara berdamai." Katanya pula, "Ada sesuatu yang hendak hamba katakan kepada bonda." Kata Batsheba, "Katakanlah." Katanya, "Bonda maklum bahwa kerajaan itu sebenarnya milik hamba. Semua orang Israel pun mengharapkan hamba untuk menjadi raja. Akan tetapi, kerajaan itu beralih menjadi milik adik hamba karena dia memperolehnya daripada Tuhan. Sekarang, hamba menyampaikan satu permintaan sahaja kepada bonda. Mohon jangan tolak permintaan hamba." Kata Batsheba kepadanya, "Katakanlah." Maka katanya, "Karena baginda tentu tidak akan menolak permintaan bonda. Tolong minta kepada Raja Salomo supaya baginda memberikan Abisag, gadis Sunem itu, kepada hamba untuk menjadi istri hamba." Jawab Batsheba, "Baiklah, aku akan berbicara kepada raja bagimu." Lalu masuklah Batsheba menghadap Raja Salomo untuk berbicara kepadanya bagi Adonia. Raja bangkit menyambut dia dan sujud memberi hormat kepadanya. Kemudian raja duduk di atas takhtanya. Disuruhnya orang meletakkan kerusi untuk bonda raja. Lalu duduklah bonda raja di sebelah kanannya. Katanya, "Ibu hendak menyampaikan suatu permintaan kecil kepadamu. Mohon jangan tolak permintaan ibu." Kata raja kepadanya, "Sampaikanlah, Ibu, karena aku tidak akan menolak permintaan Ibu." Katanya, "Biarlah Abisag, gadis Sunem itu, diberikan kepada Adonia abangmu untuk menjadi istrinya." Tetapi jawab Raja Salomo kepada ibunya, "Mengapa Ibu meminta Abisag, gadis Sunem itu, bagi Adonia? Mintalah juga kerajaan ini bagi dia, karena dia saudaraku yang lebih tua. Ya, bagi dia, bagi Imam Abiatar, dan bagi Yoab anak Zeruya." Kemudian Raja Salomo bersumpah demi Tuhan. Katanya, "Biarlah Allah mengazab aku. Bahkan lebih lagi, jika permintaan ini tidak dibayar Adonia dengan nyawanya sendiri. Sekarang, demi Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan yang mengukuhkan aku dan mendudukkan aku di atas takhta Daud, ayahku, serta membangunkan sebuah keluarga bagiku seperti yang dijanjikannya. Sesungguhnya Adonia harus dihukum mati pada hari ini juga." Raja Salomo memberikan perintah kepada Benaya anak Yoyada. Lalu Benaya menyerang Adonia sehingga dia mati. Kepada Imam Abiatar, raja berkata, "Pergilah ke Anatot, tanah milikmu. Sesungguhnya engkau patut dihukum mati. Tetapi pada hari ini aku tidak akan membunuh engkau, karena engkau pernah mengusung tabut Tuhan Allah di hadapan Daud ayahku, dan karena engkau pernah turut mengalami semua yang dideritai ayahku." Demikianlah Salomo memecat Abiatar daripada jabatannya sebagai imam Tuhan, sehingga terlaksanalah firman yang disampaikan Tuhan mengenai keluarga Eli di Silo. Maka sampailah berita itu kepada Yoab, yang sememangnya telah berpihak kepada Adonia, sekalipun dahulu dia tidak berpihak kepada Absalom. Maka larilah Yoab ke kemah suci Tuhan, lalu dipegangnyalah tanduk-tanduk mazbah. Kepada Raja Salomo diberitahukan bahwa Yoab telah lari ke kemah suci Tuhan dan telah berada di samping mazbah. Kemudian Salomo menyuruh Benaya anak Yoyada. Katanya, "Pergilah, serang dia." Benaya pun masuk ke dalam kemah suci Tuhan dan berkata kepada Yoab, "Beginilah titah raja, keluarlah." Jawabnya, "Tidak, disinilah aku mahu mati." Kemudian
Benaya menyampaikan kata-kata itu kepada raja. Katanya, Beginilah kata Yoab, dan beginilah jawabnya kepada hamba. kata raja kepadanya, Lakukanlah seperti yang dikatakannya. Seranglah dia, lalu kebumikanlah dia, supaya darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak semena-mena itu dijauhkan daripadaku dan daripada kaum keluargaku. Tuhan akan menanggungkan darahnya atas dirinya sendiri, karena dia telah menyerang 2 orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya. Tanpa pengetahuan ayahku Daud, dia telah membunuh Abner anak Ner, panglima tentara Israel, dan Amasa anak Yeter, panglima tentara Yehuda, dengan pedang. Dengan demikian, darah mereka akan ditanggungkan atas Yoab dan atas keturunannya untuk selama-lamanya. Tetapi bagi Daud, bagi keturunannya, bagi keluarganya, dan bagi taktanya akan ada kedamaian daripada Tuhan untuk selama-lamanya. Maka pergilah Benaya anak Yoyada. Lalu dia menyerang Yoab dan membunuhnya. Kemudian Yoab dikebumikan di rumahnya sendiri di gurun. Selanjutnya Benaya anak Yoyada diangkat oleh raja sebagai ketua tentera untuk menggantikan Yoab. Imam Zadok pun diangkat oleh raja untuk menggantikan Abiatar. Kemudian raja menyuruh agar Simei dipanggil. Kata raja kepadanya, Binalah sebuah rumah bagimu di Yerusalem, lalu tinggallah di situ. Jangan keluar kemana-mana pun dari situ. Karena camkanlah pada hari engkau keluar dari situ, lalu menyeberangi sungai Kidron, engkau pasti dihukum mati. Darahmu akan ditanggungkan atas dirimu sendiri. Kata Simei kepada raja, Kita yang baik, akan hamba lakukan apa yang tuanku raja titahkan itu. Maka Simei pun tinggal di Yerusalem selama beberapa waktu. Akan tetapi, setelah 3 tahun berlalu, 2 orang hamba Simei lari kepada Akis anak Maakah, Raja Gad. Kepada Simei dikabarkan, Ketahuilah, hamba-hamba Tuhan ada di Gad. Simei pun segera memelanai keldainya dan pergi ke Gad, ke tempat Akis, untuk mencari hamba-hambanya itu. Lalu Simei pulang dan membawa hamba-hambanya kembali dari Gad. Ketika dikabarkan kepada Salomo bahwa Simei pergi dari Yerusalem ke Gad lalu kembali, maka raja menyuruh agar Simei dipanggil. Kata raja kepadanya, Bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan dan telah mengingatkan engkau demikian? Camkanlah bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi kemana-mana pun, engkau pasti dihukum mati. Lalu jawabmu kepadaku, titah yang baik, hamba akan mentaatinya. Mengapakah engkau tidak memegang sumpah demi Tuhan itu dan mentaati perintah yang kuberikan kepadamu? Raja berkata pula kepada Simei, Dalam hatimu, engkau sendiri tahu akan segala kejahatan yang kau lakukan terhadap Daud ayahku. Tuhan akan membalikkan kejahatanmu itu kepada dirimu sendiri. Tetapi Raja Salomo akan diberkati dan takhta Daud akan dikukuhkan di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Raja pun memberikan perintah kepada Benaya, anak Yoyada. Lalu Benaya keluar, lalu menyerang dia sehingga dia mati. Demikianlah kerajaan itu kukuh dalam tangan Salomo. Mazmur bab 37. Jangan gusar kerana orang melakukan kejahatan, dan jangan iri hati kepada orang yang melakukan kedurjanaan. Kerana tidak lama lagi mereka akan ditebas seperti rumput, dan layu seperti layunya tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan,
dan lakukan kebaikan. Tinggallah di tanah ini dan berpeganglah kepada kesetiaannya. Cari kebahagiaan daripada Tuhan, maka Dia akan menunaikan hasrat hatimu. Serahkan jalan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Dia akan menyatakan perbenaranmu seterang cahaya, dan keadilanmu seterang matahari tengah hari. Sandarkan hatimu kepada Tuhan, dan sabarlah menanti tindakannya. Jangan gusar, karena ada yang makmur mengikut jalan sendiri, karena ada yang menjayakan rancangan zalim. Jangan marah, jangan meradang, jangan gusar. Segalanya cuma membawa mudarat. Orang yang melakukan kejahatan akan dimusnahkan, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan akan mewarisi bumi. Hanya seketika lagi, orang zalim akan lenyap. Malah kamu akan mencari dengan teliti bekas tempatnya, tetapi hapus sama sekali. Orang yang rendah hati akan mewarisi bumi, dan akan bersukacita dengan kesejahteraan yang melimpah-limpah. Orang zalim menyusun rancangan menentang orang yang benar dan menggertakkan gigi terhadapnya. Tuhan mentertawakannya, karena Tuhan tahu harinya akan tiba. Orang zalim telah menghunus pedang dan melengkungkan busur mereka untuk menindas orang miskin dan sesak, serta membunuh orang yang hidup tulus. Pedang mereka akan menembusi hati sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Sedikit yang dimiliki oleh seorang yang benar lebih baik daripada kekayaan besar orang zalim. Kerana lengan orang zalim akan dipatahkan, tetapi Tuhan akan menolong orang yang benar. Tuhan mengetahui hidup orang yang tidak bercela, dan warisan mereka akan kekal selama-lamanya. Mereka tidak akan menanggung malu pada masa kesusahan, dan pada masa kebuluran bekalan makanan mereka akan mencukupi. Tetapi orang zalim akan binasa, dan semua musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput, semuanya akan lenyap seperti asap. Orang zalim meminjam lantas tidak membayar, tetapi orang yang benar menunjukkan belas kasihan lalu memberi. Orang yang diberkati Tuhan akan mewarisi bumi ini, tetapi mereka yang disumpahnya akan disingkiri. Langkah seorang yang baik diperintahkan oleh Tuhan, dan Dia meredai jalan yang dilaluinya. Kalaupun orang itu tergelincir, dia tidak akan rebah, karena Tuhan menyokongnya dengan tangannya. Dari usia muda hingga tua sekarang, tidak pernah kulihat orang benar diabaikan Tuhan, atau anak cucunya mengemis untuk makan. Mereka sentiasa pengasihan dan membantu, dan anak cucu mereka diberkati. Tinggalkanlah kejahatan, dan lakukan kebaikan, lalu hiduplah selama-lamanya. Kerana Tuhan kasih akan keadilan, dan tidak akan meninggalkan umatnya yang warak. Mereka dipeliharakan selama-lamanya, tetapi keturunan orang zalim akan disingkiri. Orang yang benar akan mewarisi tanah ini, dan tinggal di sini selama-lamanya. Mulut orang yang benar menuturkan kebijaksanaan, dan lidahnya bercakap tentang keadilan. Hukum Allahnya bertapak dalam hatinya, kakinya tidak akan tergelincir. Orang zalim memerhatikan orang yang benar, dan coba membunuhnya. Tuhan tidak akan membiarkan orang yang benar di tangan orang zalim, dan tidak akan menghukum orang benar dalam penghakiman. Berharaplah kepada Tuhan, dan ikuti jalannya, maka Dia akan mengangkatmu untuk mewarisi tanah ini. Apabila orang zalim disingkiri, kamu akan melihatnya. Aku telah melihat orang zalim berkuasa besar, dan meluaskan lagi kuasanya seperti dahan-dahan pokok yang subur. Namun dia lenyap, tiba-tiba dia tiada lagi. Aku mencarinya, tetapi dia tidak mungkin ditemui. Perhatikan orang yang tidak bercela, teliti orang yang tulus, kerana masa hadapannya adalah kesejahteraan. Tetapi orang yang ingkar akan dibinasakan bersama-sama. Masa hadapan orang zalim akan dihapuskan. Penyelamatan orang yang benar adalah daripada Tuhan. Dia ialah kekuatan mereka pada waktu kesusahan. Tuhan akan menolong dan menyelamatkan mereka.
Dia akan menyelamatkan mereka daripada orang zalim dan memelihara mereka, kerana mereka berlindung kepadanya. Mazmur bab 71. Kepadamu, ya Tuhan, aku berlindung. Jangan biarkan aku menanggung malu. Selamatkanlah aku dalam perbenaran-Mu, dan biar aku melepaskan diri. Dengarlah rayuanku, dan selamatkan aku. Jadilah batu pejal perlindunganku yang perkasa, tempat aku bernaung setiap waktu. Engkau telah memberikan perintah supaya aku diselamatkan, kerana Engkaulah batu pejal dan kubuku. Selamatkanlah aku, ya Allahku, daripada tangan orang zalim, daripada tangan orang durjana dan kejam. Kerana Engkaulah harapanku, ya Tuhan yang perkasa. Ya Tuhan, Engkaulah kepercayaanku sejak daripada usia mudaku. Kepadamu aku bersandar sejak kelahiran. Engkaulah yang membawaku keluar daripada rahim ibuku. Aku akan sentiasa memuji-Mu. Aku telah menimbulkan takjub orang ramai, tetapi Engkau pelindungku yang perkasa. Biarlah aku sentiasa memuji-Mu dan mengisytiharkan kemuliaan-Mu sepanjang hari. Janganlah singkirkan aku dalam usia tua. Jangan tinggalkan aku ketika kekuatanku hilang. Kerana musuhku mencerca aku, dan mereka yang mengendap untuk meragut nyawaku berpakat sama sendiri. Mereka berkata, Allah telah meninggalkan dia. Buruh dan tangkaplah dia, kerana tiada siapa yang akan menyelamatkannya. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Ya Allahku, segeralah tolong aku. Biar mereka dicela dan dihina. Mereka yang cuba mencederakan aku akan dihina dan diaibkan. Aku akan sentiasa berharap dan akan lebih-lebih lagi memuji-Mu. Lidahku akan menuturkan perbenaran-Mu dan penyelamatan-Mu sepanjang hari, meski aku tidak dapat menduga batas-batasnya. Aku akan mengisytiharkan perbuatan-Mu, ya Tuhan Allah yang perkasa. Aku akan menyebut perbenaran-Mu yang hanya milik-Mu. Ya Allah, Engkau telah mengajarku sejak daripada usia mudaku, dan hingga hari ini aku tetap mengisytiharkan perbuatan-Mu yang menakjubkan. Kini aku sudah tua dan rambutku putih. Ya Allah, jangan tinggalkan aku. Kuisytiharkan kuasa-Mu kepada orang zaman ini, kekuatan-Mu kepada semua keturunan yang akan datang. Perbenaran-Mu, ya Allah, mencecah langit. Engkau telah membuat perkara yang besar-besar. Ya Allah, siapa yang serupa dengan-Mu? Engkau yang telah memberiku penderitaan yang pedih. Engkau akan memulihkan aku dan membawaku naik semula dari perut bumi. Engkau akan menambah kebesaranku dan melipurkan hatiku sepenuhnya. Dengan kecapi, aku akan memuji-Mu bagi kesetiaan-Mu, ya Allahku. Untuk-Mu aku akan menyanyi sambil bermain kecapi, ya Allah Israel, ya Allah yang Maha Suci. Bibirku bergembira menyanyi untuk-Mu, begitu juga jiwaku yang telah Kau selamatkan. Lidahku akan menuturkan kebenaran-Mu sepanjang hari, kerana mereka telah dikelirukan dan mereka telah dimalukan, mereka yang cuba mencederakan aku. Mazmur bab 94. Ya Allah, Tuhan yang memiliki hak membalas bela. Ya Tuhan yang memiliki hak membalas bela, bertindaklah, bangkitlah, ya hakim seluruh bumi. Jatuhkanlah hukuman ke atas orang yang sombong. Ya Tuhan, berapa lamakah orang zalim? Berapa lamakah orang zalim tetap menang? Mereka berkata-kata dan bercakap lancang. Semua yang melakukan dosa membesarkan diri. Mereka memecahkan umat-Mu, ya Tuhan, dan merosakkan warisan-Mu. Mereka membunuh balu dan orang asing, serta meragut nyawa anak yatim. Tetapi mereka berkata, Tuhan tidak melihat, Allah Yakub tidak mengerti. Mengertilah,
Hai kamu yang tidak berakal dalam kalangan manusia, dan kamu yang cetek akal, bilakah kamu akan menjadi bijaksana? Dia yang mencipta telinga, tidakkah dia mendengar? Dia yang membentuk mata, tidakkah dia melihat? Dia yang mengajar bangsa-bangsa, tidakkah dia membetulkan? Dia yang memberi manusia ilmu, tidakkah dia mendidik? Tuhan mengetahui pikiran manusia, betapa sia-sianya. Diberkatilah orang yang kau ajar ya Tuhan, dan didik menurut hukum-Mu, supaya Engkau dapat memberinya istirahat daripada masa penderitaan, sehingga lubang kubur digali untuk orang zalim. Kerana Tuhan tidak akan menyingkirkan umat-Nya, dan tidak akan meninggalkan warisannya. Tetapi penghakiman akan kembali kepada keadilan, dan semua yang tulus hati akan menurutnya. Siapakah yang akan bangkit menolongku melawan orang yang melakukan kezaliman? Siapakah yang akan berdiri di sisiku menentang orang yang melakukan dosa? Kalaulah Tuhan tidak menolongku, tentulah tidak lama jiwaku terus musnah dalam senyap. Jika aku berkata, kakiku tergelincir, maka kasih-Mu, ya Tuhan, akan menegakkanku. Di tengah-tengah kerunsingan yang begitu banyak dalamku, penglipuran yang Kau beri membahagiakan jiwaku. Mungkinkah takhta kebinasaan yang merancang kejahatan melalui hukum bersekutu denganmu? Mereka berkomplot untuk meragut nyawa orang yang benar dan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan ialah bentengku, dan Allahku batu pejal tempat aku bernaung. Dia telah menimpakan dosa mereka ke atas diri mereka sendiri, dan akan memusnahkan mereka di tengah-tengah kezaliman mereka sendiri. Tuhan Allah kita akan memusnahkan mereka.